Sesi persekolahan secara bersemuka dilaksana sepanjang sesi 2022. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin, ini berita tengah malam. 2 anggota polis antara 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes kematian seorang tahanan di dalam lokap di Ibu Pejabat Polis Daerah Taiping, Perak. Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman, Datuk Azri Ahmad berkata, unit siasatan jenayah dan kematian dalam tahanan telah pun melakukan siasatan terhadap kejadian itu pada hari orang kena tuduh OKT berkenaan meninggal dunia. Datuk Azri berkata, hasil siasatan terus membawa kepada penahanan 2 OKT lain. Kesemua mereka kini direman di Mahkamah Magistrate Taiping selama 7 hari hingga 20 Januari depan bagi membantu siasatan. Semalam, polis mengesahkan seorang OKT lelaki warga tempatan mati mengejut dalam tahanan di sebuah lokap di IPD Taiping. OKT berusia 63 tahun itu merupakan tahanan tumpang dari penjara Taiping. 2 lelaki berumur 24 dan 44 tahun ditahan polis di Johor Bahru, Johor dipercayai memiliki 66.3 kg dadah serta 12 biji pil ekstasi. Pemangku Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor, Superintendent R. Azizan Ibrahim berkata, suspek berusia 44 tahun mempunyai 42 rekod lampau dadah dan jenayah. Manakala seorang lagi suspek mempunyai 4 kes dadah selain dalam senarai dikehendaki polis. Kedua-dua suspek juga positif dadah. Polis terus merampas sebuah kereta yang dilaporkan hilang di Melaka November lalu. Sindiket beroperasi sejak awal tahun lalu dengan menyewa rumah di kawasan berpagar dan berpengawal untuk menyimpan dadah. Semua suspek direman hingga 20 Januari dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kementerian Pendidikan KPM komited memastikan sesi persekolahan secara bersemuka untuk sesi 2022 dapat dilaksanakan sepanjang tahun ini melalui pelaksanaan beberapa inisiatif, antaranya berkaitan pematuhan prosedur operasi standard SOP. Menterinya, Datuk Dr. Razi Jinin berkata, pihaknya juga akan sentiasa mengadakan perbincangan dengan Kementerian Kesihatan KKM bagi memastikan pelajar dapat hadir bersemuka ke sekolah walaupun menyedari terdapat risiko peningkatan jangkitan COVID-19. Datuk Dr. Razi menjelaskan, KPM telah meminta pihak Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah memastikan SOP sentiasa dipatuhi, terutama pemakaian pelitup muka dan pengudaraan. Kami di Kementerian Pengudaraan merupakan satu lagi komponen yang kita sentiasa tekankan, bukan saja dalam kelas, termasuk juga dalam bilik guru dan juga bilik-bilik khas. KPM yakin dengan kerjasama ibu bapa, anak-anak dan sekolah, pelajar-pelajar akan dapat terus hadir secara bersemuka untuk tahun 2022. Beliau berkata demikian selepas Majlis Wadah Aspirasi Menteri Kanan Pendidikan di Putrajaya. Dalam pada itu, bantuan awal persekolahan BAP RM150 bagi sesi persekolahan 2022-2023 akan diagih Isnin ini. Murid tahun 1 hingga tingkatan 4 dalam kalangan isi rumah berpendapatan RM3,000 ke bawah dalam sesi persekolahan 2021-2022 layak menerima. Pemberian BAP bagi murid tahun 1 yang akan mula bersekolah pada Mac diberi sebaik proses pendaftaran selesai. Pengagihan bantuan dibuat secara tunai atau dikredit ke akaun bank murid. Dua pusat pemberian vaksin PPV integrasi iaitu World Trade Center Kuala Lumpur WTCKL dan Axiata Arena Bukit Jalil di Ibu Negara sudah bersedia sepenuhnya bagi operasi pemberian dos penggalak bermula esok.
Penyelaras PPV Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Dr. Miss Liza Ahmad berkata, segala persiapan sudah dibuat Kementerian Kesihatan bagi membolehkan kedua-dua PPV dos penggalak AstraZeneca itu beroperasi dengan lancar. Lebih 300 petugas dan sukarelawan terdiri daripada Malaysia Vaccine Support Volunteers MyVac, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia akan membantu dalam program imunisasi tersebut. PPV WTC KL menyediakan 9,000 dos penggalak sehari, manakala PPV Axiata Arena sebanyak 8,000 dos penggalak dengan setiap individu akan mengambil masa kira-kira 30 minit bagi menyempurnakan proses vaksinasi masing-masing. Kementerian Kesihatan KKM melaporkan 3,346 kes baru COVID-19 dalam tempoh 24 jam lalu, menurun berbanding semalam menjadikan jumlah kumulatif kes sebanyak 2,802,263. Ketua Pengarahnya Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan memaklumkan jumlah kes sembuh pula sebanyak 3,052. Sebanyak 3 kluster turut dikenal pasti hari ini menjadikan jumlah kluster masih aktif setakat ini sebanyak 172. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU 204 kes dengan 95 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Dr. Nur Hisham berkata terdapat 1 kes positif COVID-19 baru direkodkan dalam kalangan mangsa banjir hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif dalam golongan itu meningkat kepada 471 kes. Penggunaan bas elektrik penuh akan dimulakan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan bandar besar sebelum diperluas ke seluruh negara. Usaha kerajaan berterusan berkenaan akan dilaksana selaras sasaran negara mencapai status neutral karbon seawal 2050. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, setakat ini 60 buah bas elektrik penuh telah ditempah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Ia akan diperoleh secara berperingkat bermula tahun ini hingga 2023. Perdana Menteri berharap usaha DBKL memberikan perkhidmatan bas percuma GoKL menggunakan bas elektrik dicontohi. Beliau berkata demikian selepas melawat kilang bas elektrik milik SKS Bas di Puchong. Syarikat merupakan antara pengilang bas memperoleh pengesahan sebagai barangan buatan Malaysia dan dilengkapi dengan bantuan kilang robotik. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada yang dijangka berlaku di Sarawak dan juga Sabah. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan hujan berterusan dijangka berlaku di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikei, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Subis Miri di Sarawak bermula hari ini sehingga esok. Sementara di Sabah, hujan berterusan diramal bermula pada Ahad sehingga Selasa melibatkan kawasan pantai barat iaitu Ranau, Tawau, Lahad Datu, Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Kudan. Bertemu kembali. Majikan wajib membuat iklan kekosongan jawatan melalui portal My Future Jobs untuk memastikan peluang pekerjaan yang ada dalam pasaran ditawarkan kepada pekerja tempatan sebelum kekosongan itu diisi oleh pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, kewajipan majikan mengiklankan kekosongan jawatan sekurang-kurangnya selama 30 hari dalam portal My Future Jobs bermula 1 Januari tahun lepas. Katanya, sejak kebelakangan ini sering dibangkitkan isu-isu mengenai kekurangan tenaga kerja dalam sektor-sektor pekerjaan, terutamanya yang berkaitan dengan 3D, kotor, bahaya dan sukar.
Kekosongan dalam sektor 3D itu katanya sering diisi pekerja asing ekoran tiada pekerja tempatan yang berminat. Sehubungan itu, jelas beliau, Kabinet telah bersetuju untuk membenarkan pengambilan pekerja warga asing dalam semua sektor yang dibenarkan pada 10 Disember 2021. Menurut beliau lagi, semua sektor yang dibenarkan bagi penggajian pekerja asing adalah pertanian, perkilangan, perkhidmatan, perlombongan dan kuari, pembinaan dan perkhidmat domestik. Bagaimanapun, beliau menggalakkan supaya kekosongan yang ada diisi pekerja tempatan. Kekerapan penerbangan ke beberapa destinasi utama di Sarawak ditambah kepada 562 seminggu berkuat kuasa hari ini selepas mendapat kebenaran daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, dengan pertambahan kekerapan penerbangan itu, JPBN telah mengarahkan semua syarikat penerbangan mengenakan kadar tambang biasa dan lebih rendah. Menurut beliau, kini terpulang kepada syarikat penerbangan untuk memulakan operasi dengan kekerapan penerbangan baharu itu. Katanya lagi, kebenaran diberi selepas JPBN mengambil kira pelbagai faktor. Ia termasuk pencapaian Sarawak yang beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara, lebih banyak permintaan penerbangan menjelang perayaan Tahun Baharu Cina dan jumlah kes baharu COVID-19 yang rendah di negeri itu. Kebenaran itu juga mengambil kira bahawa pengembara antarabangsa yang datang ke Sarawak melalui Semenanjung Malaysia perlu menjalani kuarantin di Kuala Lumpur selain untuk mempromosikan industri pelancongan Sarawak. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menyasarkan kutipan dana sebanyak RM700,000 bagi membeli sekurang-kurangnya 10,000 naskah Al-Quran kepada masjid, surau, sekolah dan pihak yang terkesan ekoran banjir di wilayah persekutuan. Inisiatif tersebut dilaksanakan susulan terdapat banyak naskah Al-Quran yang rosak dan musnah akibat banjir, sama ada dialami oleh individu atau institusi. Sehingga kini sebanyak RM170,000 telah diterima dari beberapa pihak. Antaranya Zikir Grup Berhad, Masjid Jamik Kampung Baru, Pusat Pengurutan Zakat dan Wakalah Zakat MAWIP dan Lembaga Tabung Haji. Selain itu, Masjid Wilayah Persekutuan juga turut menyerahkan 200 naskah Al-Quran wakaf sumbangan Pusat Percetakan Al-Quran Nasrul Quran kepada Masjid Hidayatul Muttaqin Shah Alam yang terkesan akibat banjir. Jawi melalui Pusat Pelupusan Al-Quran Darul Kalam Raudatul Sakinah turut melaksanakan perkhidmatan pelupusan Al-Quran dengan menerima sejumlah 25,000 kilogram Al-Quran rosak daripada individu, sekolah dan beberapa pihak lain untuk dilupuskan. Orang ramai dan pihak yang berminat boleh menghulurkan infak melalui tabung wakaf Al-Quran atau kod QR yang disediakan di 89 buah masjid di seluruh wilayah persekutuan. Majlis Kayu Kayan Malaysia MTC memperuntukkan RM800,000 tahun ini bagi pembelian mesin-mesin berteknologi untuk disumbangkan kepada pemain industri seluruh negara. Pengerusinya Norida Yusof berkata, insentif bagi merancangkan kembali industri pekayuan negara selain membantu usahawan muda meneroka peluang pasaran yang tersedia ada. Melalui sumbangan itu juga, ia bakal memacu kadar pengeluaran produk pekayuan sekaligus memaksimumkan penjanaan pendapatan dalam kalangan usahawan yang terlibat berbanding kaedah konvensional. Jadi yang baru-baru ni dia kena ada modernization, kena ada digitalization, kena ada automation. Yang dah generasi yang lama-lama tak boleh nak mampu nak buat. Jadi yang baru-baru ni yang kena memacukan ke hadapan. MTC selaku pemegang taruh utama sektor perindustrian pekayuan negara juga kini dalam usaha untuk memberi nilai tambah kepada usahawan-usahawan tempatan bagi meneroka sebarang peluang baharu melalui penjenamaan dan pemasaran. Untuk itu, sebanyak 21 mesin kerja-kerja kayu telah disumbangkan kepada usahawan dalam negeri Terengganu dan lepasan pelajar Pusat Latihan Industri Perkayuan Terengganu TTITC yang telah dikenal pasti. Saya amat bersyukur kerana dapat bantuan mesin ini kerana mesin ini terlalu mahal.
InsyaAllah dengan bantuan mesin ini saya akan meningkatkan lagi prestasi dan menambahkan lagi produk-produk saya di masa akan datang. Jadi dari segi itu saya rasa sangat confident lah. Kerana industri kayu ni orang Melayu kita boleh tambah dengan bantuan dari MTC tadi boleh maju. Penantian sepasang suami isteri untuk memiliki rumah sendiri tercapai apabila menerima sebuah rumah menerusi program Baiti Jannati yang dilaksanakan Tenaga Nasional Berhad TNB. Menurut Abu Shah Embok, beliau dan isteri Nur Syafinas Harun menghabiskan masa hampir setahun melengkapkan dokumen sokongan permohonan rumah tersebut. Katanya setelah hampir 9 tahun menyewa, mempunyai rumah sendiri ternyata melegakan mereka. Sebelum ni saya duduk rumah sewa, 2 buah rumah sewa. Rumah pertama kemudian tu pindah, atau masuk rumah kedua, rumah ketiga kita terus masuk dapat bantuan TNB. Ya, dia banyaklah beza daripada dulu sekarang kan. Sekarang ni kita rasa lega lah. Makna duit sewa rumah tu kita dapat belikan untuk barang-barang lain, untuk keperluan rumah lah. Majlis penyerahan rumah disempurnakan Exco Pelaburan, Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Rauf Yusof dengan Ketua Retail TNB Melaka Khairizam Ibrahim. Baiti Jannati ialah program tanggungjawab sosial korporat CSR TNB yang bertujuan memberikan rumah kediaman yang lebih selesa kepada fakir miskin, ibu tunggal dan golongan asnaf. Pada 2021, sebanyak 7 buah rumah telah dibina di Melaka di bawah program berkenaan. Pelbagai pihak terus tampil menyantuni mereka yang terkesan banjir. Pihak pengurusan Radio Nasional FM menerusi program Nasional FM Ambil Tahu hari ini tampil mengagih bantuan kepada keluarga terkesan banjir membabitkan 30 buah rumah di komuniti Kampung Padang Jawa. Agian bantuan turut mendapat kerjasama daripada pihak Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Angkasa, Ogawa Malaysia dan Kelab Wanita Ikon Malaysia. Antara bantuan yang diberikan merupakan barangan makanan asas serta beberapa peralatan elektrik. Sedikit sebanyak tu boleh meringankan beban saya daripada sebab kita orang pun kerja pun masing-masing terpaksa OT time banjir. Suami terpaksa lah kerja dengan terpaksa dalam banjir, kena kerja, kena OT apa semua. So kita orang macam saya sebenarnya baru lepas pantang habis pantang sebenarnya. Dalam banjir tu saya bawa anak saya paras pinggang. Alhamdulillah, syukur sangatlah. Sebab yang tu memang perlu nak guna lah kan. Terima kasih banyaklah pada RTM. Program Nasional FM Ambil Tahu yang telah memasuki edisi keempat itu turut disertai 5 penyampai, antaranya DJ Audi Petra, DJ Nurul dan DJ Rani. Turut hadir ialah pengurus Nasional FM Salbiah Muhammad Sharif. Sementara itu, Yayasan Amal Asas YAA hari ini menggerakkan sukarelawan terdiri daripada bekas pelajar Sekolah Sultan Alam Shah bagi menyantuni penduduk terjejas banjir. Program juga mendapat kerjasama daripada Rescue Siswa Universiti Pendidikan Sultan Idris. Program Asas Flood Relief ini dilaksanakan di kawasan terjejas banjir sekitar Lembah Kelang, antaranya Puchong, Hulu Langat, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat. Bantuan diberi berupa wang ringgit, sumbangan bakul makanan serta khidmat mencuci lumpur dan mengemas kediaman penduduk terjejas banjir. Turut dilakukan pemeriksaan pendawaian elektrik rumah, pembaikan peralatan elektrik dan elektronik, mengecat bangunan dan penggantian kapet ruang solat masjid. YAA turut memberikan khidmat pemeriksaan kesihatan melalui klinik bergerak Ajax 9600.
Menerusi kaedah pandu lalu, anda masih dapat membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar dengan mengitar semula barang terbuang secara betul. Kaedah bagi memudahkan pengguna itu dilaksanakan oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp Kedah bermula semalam. Dikenali sebagai program pasar percuma free market secara pandu lalu. Hasilnya, 1,322 kilogram barangan terbuang berjaya dikumpul. Pengarah SW Corp Kedah, Nordin Ahmad ketika ditemui berkata, program dilaksanakan selama 2 minggu itu melibatkan 7 pejabat jawangan SW Corp Kedah iaitu di Kubang Pasu, Alustar, Sungai Petani, Pendang, Yan, Kulim, Sik, Baling dan Langkawi. Katanya kesemua barangan terpakai tersebut akan dihantar ke tempat penyimpanan sementara sebelum diserah secara berperingkat kepada pihak yang memerlukan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan penduduk terjejas banjir. Program telah melibatkan kerjasama Idaman Sendirian Berhad, Majlis Bandaraya Alustar dan NGO Gerak. Keadaan cuaca panas terik dan angin yang kuat menjadi cabaran kepada pendaki solo negara Khairil Aslan Abdul Rasid menerusi ekspedisi kayuhan solo Fat Bike menjelajah semenanjung Malaysia. Bagaimanapun, ia tidak mematahkan semangat untuknya meneruskan kayuhan sehingga tiba ke Melaka. Khairil berkata dia menganggap segala halangan yang ditempuhi sebagai dugaan dalam menyiapkan diri untuk misi pendakian projek G3 8000ER 2023 yang merupakan antara ekspedisi paling mencabar kerana terdapat 14 gunung yang perlu ditawan. Macam semalam dugaan angin, lepas tu bila saya masuk daripada Negeri Sembilan nak ke Melaka, kita masuk ikut jalan dalam, dia punya geometri jalan tu agak banyak pendakian. Sama aku ikut Gadik apa semua dulu pendakian. Sampailah saya sampai ke Simpang Alu Gajah nak ke Melaka ni. Agak jalan agak okey lah sikit, tapi memang mental saya semalam down. Saya ikut down semalam pasal kita tak expect yang angin macam mana kan. Suhu panas agak ketara semalam kan. Khairil yang berasal dari Batu Kurau Perak itu berkata selepas menghabiskan 7 jam dalam kayuhan sejauh hampir 100 km, dia memerlukan 4 ke 5 hari untuk mendapatkan momentum di laluan seterusnya. Ekspedisi sejauh kira-kira 2,200 km itu bermula di Greenwood, Gombak dan berakhir di Puchong pada 20 Februari depan. Badminton terbuka India. Pemain persorangan lelaki negara Eng Ziyong berjaya mara ke separuh akhir selepas menewaskan pemain Ireland Ngat Nguyen. Ziyong menang 9-21, 21-8, 21-16 dalam masa 69 minit. Pasangan bergu campuran Tan Kian Meng, Lai Peijing juga berjaya mara selepas menewaskan pasangan Rusia Konstantin Abramov dan Anastasia Akchurina. Kian Meng dan Peijing yang juga pilihan utama kejohanan menang dengan keputusan 21-10, 21-14 dalam tempoh 31 minit. Pasangan ranking ke-10 dunia itu bermula baik dengan menampilkan aksi bertenaga untuk menang 21-10 pada set pertama. Kian Meng dan Peijing terus konsisten pada set kedua dengan jarang melakukan kesilapan mudah untuk menutup permainan dengan kemenangan 21-14. Sementara itu, nasib berbeza dialami satu lagi pasangan bergu campuran negara Chan Peng Sun dan Valerie Xiao. Pilihan kelima kejohanan itu gagal mara ke peringkat separuh akhir selepas tumbang kepada pilihan kedua Rodion Alimov dan Alina Davletova dari Rusia. Peng Sun dan Valerie Xiao tewas straight set 14-21, 13-21 dalam tempoh 29 minit. Jasad legenda bola sepak negara Saibagaf Singh atau Shabby Singh selamat disemandikan mengikut adat dan tradisi masyarakat Punjabi kira-kira jam 3.57 minit petang tadi. Mendiang yang meninggal pada Rabu lalu disemandikan di Shamshan Bhumi Wake Hall, Jalan Lokyo. Jasad Shabby dibawa dari Nirvana Memorial Centre di Taman Nesa Skudai Johor pada 7.20 pagi tadi
tiba di pusat pembakaran mayat itu pada pukul 11.30 pagi. Suasana pilu menyelubungi pekarangan krematorium yang dihadiri ahli keluarga dan sahabat handai mendiang. Kesemua yang hadir sempat memberi penghormatan terakhir kepada bekas tonggak Kuala Lumpur itu sebelum pengurusan jasadnya dilakukan. Selain isteri mendiang, Harbans Kaur dan 2 orang anak, Natasha Kaur dan Sonoljit Singh, turut hadir memberi penghormatan ialah Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azmu dan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Rakan seperjuangan mendiang era 80-an termasuk Datuk Santok Singh, Dola Saleh, Zainal Abidin Hassan dan T. Gopinath Naidu juga hadir memberi penghormatan terakhir. Dalam pada itu, penolong jurulatih skuad kebangsaan S. Balachandran menyifatkan mendiang sebagai pemain yang mempunyai karakter hebat dan sentiasa bersemangat membimbing rakan sepasukan. Beliau pernah menjadi rakan sepasukan mendiang selama 7 tahun semasa mewakili Kuala Lumpur dari tahun 1987 hingga 1993. Di Padang memang dia agresif, lepas tu dia banyak commanding, lepas tu dia perfection, dia rajin bermain. Dekat luar dia memang seorang lemah lembut, orang yang bersayang. Lepas tu cara dia berbual pun memang kita tahu dia memang baik, tapi dia ada dua different karakter. Dekat luar memang dia lemah lembut, ke dalam padang dia memang agresif, dia dah bina, dia rajin, training memang berdedikasi penuh. Isu tunggakan gaji pemain dan pegawai pasukan Melaka United musim lepas berjaya diselesaikan sepenuhnya hari ini. Menurut kenyataan pengurusan Kelab Bola Sepak Melaka United, ia selepas penstrukturan kewangan dan tadbiran dilaksana. Proses pembayaran gaji selama 3 bulan telah dilaksana secara berperingkat sepanjang minggu ini dan lunas sepenuhnya hari ini. Melaka United kini sedang dalam fasa mempersiapkan pasukan untuk saingan Liga Malaysia musim ini. Sementara itu, pengendali Melaka United, Zainal Abidin Hassan, turut berterima kasih kepada pihak pengurusan yang sedaya upaya memastikan isu berkenaan dapat diselesaikan segera. Ia sekaligus memastikan perancangan kelab musim ini tidak terjejas. Terdahulu, Melaka United antara pasukan yang diberi amaran oleh Liga Bola Sepak Malaysia MFL untuk menyelesaikan tunggakan gaji pasukan musim lepas atau berhadapan dengan sukatan perpindahan pemain secara automatik pada 1 Februari. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Salam hormat dan selamat malam.